Ni hao ma, itu aja yang saya tahu. Yang selebihnya tidak tahu ya. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini betapa indahnya pembawa kabar baik dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15. 我们今天早上的讲题主题就是报福音传喜信的人何等佳美。我们读经是从罗马书第10章第9到第15节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Ibu Esther nanti dalam bahasa Mandarin. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 罗马书10章9到15节，你若口里称耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主。 他也厚待一切求告他的人，因为凡求告主的名，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！ Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 贵主内亲爱的弟兄姐妹， ada banyak tokoh agama di dunia yang mengajarkan bagaimana pengikutnya supaya mereka hidup baik dan mendapat keselamatan. 在这个世界上的许多的这个宗教的领袖，教导那些跟从他们的人如何行善，如何可以得救。 Tetapi tidak ada satu orang pun dari tokoh agama ini yang memberi garansi dan jaminan keselamatan kepada pengikutnya kecuali Yesus Kristus. 可是那些宗教领袖当中，没有任何一个能够保证，就是让跟随他的那些信徒能够得救，除了主耶稣之外。 Tokoh-tokoh agama tersebut ibarat seperti penunjuk jalan atau penunjuk arah kemana sesuatu yang dituju, tapi belum tentu mereka sampai ke situ kecuali mereka percaya kepada Yesus. 那些领袖、宗教领袖，他们只是指路给他的信徒们，可是他们并没办法很确定的让他们可以达到那个他们所要走的那个得救的那个方面那条路。 Hanya satu pribadi dari tokoh agama tersebut yaitu Yesus Kristus yang memastikan bahwa orang yang percaya kepadanya akan mendapat kehidupan kekal. 这个主耶稣他能够保证相信他的人是得到永生的。 Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. 约翰福音14章第6节，神的话也告诉我们，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不接着我，没有人能到父那里去。” Kata aku dalam teks ini, kata Yesus berarti Jesus alone. 这里说的我就是只有耶稣本身，只有耶稣。 Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12, dan inilah kesaksian itu.
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, artinya memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, yaitu Yesus, ia tidak memiliki hidup. 约翰一书5章11到12节，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子耶稣里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。 Karena itu marilah kita Bapak Ibu bersukacita dan bangga sebagai orang percaya kepada Yesus. 因此呢，弟兄姐妹，我们身为神的儿女，我们要以这个为傲为荣。 Karena dia menjamin kehidupan kekal ketika kita mati di dalam dunia ini. Ada satu tempat yang sudah jelas bagi kita, yaitu bersama dengan Kristus dalam kekekalan. 因为他给我们一个保证，就是当我们离开这个世界的时候，我们会得到一个永生的生命。 Lalu apa syarat untuk memperoleh hidup kekal itu? 我们要得到这个永生的条件是什么呢？ Dalam ayat 9 dan 10. 在第9和第10节。 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。 Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. 就是我们能够从心里的就是相信，我们口里承认。 Artinya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. 也就是说，我们接受我们的主耶稣，成为我们的神、我们的主、我们的救主。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， keselamatan itu ditujukan oleh Yesus, ditujukan oleh Allah kepada semua orang. 这个救恩呢，我们的神、我们的主耶稣赐给每一个人。 Tetapi tidak semua orang selamat. 可是，并不是每一个人都得救， Tetapi tidak semua orang akan masuk surga. 并不是每个人都能够进天国。 Saya kasih contoh. 我给大家一个比 Kalau 喻。 misalnya majelis nanti setelah ibadah ini yang mempersiapkan makanan di luar sana untuk semua kita yang ada di sini. 比如说，我们这个崇拜结束，在外面执事们为我们预备一些的饮食。 Makanan itu semua tersedia untuk kita. 那些的食物全部都为我们预备。 Tetapi siapa yang akan menikmati makanan itu? 可是是谁来享用那些食物呢？ Orang yang mengambil, menerima, dan kemudian memakan. 就是那些拿了那些食物，然后吃的人。 Orang yang tidak mau menerima dan makan, ya tidak mendapat apa-apa dari makanan itu. 如果那个人没有拿，他没有拿到的，他没有吃的话，他没有得到什么。 Keselamatan itu juga begitu. 这个救恩也是如此， Allah menyediakan keselamatan 因为神为我们预备了救恩， kepada semua bangsa-bangsa dan pribadi, tetapi tidak semua orang selamat kecuali yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 是为万国和人类所预备。可是只有那些接受他的人、领受的人才得救。 Lalu bagaimana orang bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya? 所以呢，一个人怎么样来承认主耶稣是他的救主呢？ Mereka harus mendengar tentang Yesus. 他们要先听见关于耶稣。 Ayat 14. 第14节。 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 第14节，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？
Jadi tidak mungkin orang bisa mendapat keselamatan kalau mereka tidak percaya dan tidak mungkin mereka percaya kepada Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar Injil, mendengar tentang Yesus. 所以一个人怎么能够相信？如果他们不认识主，如果他们没有听见福音的话，他们怎样认识主呢？ Jadi ketika seseorang mendengar Injil Tuhan, 所以 silakan. 当一个人听见主的这个福音的时候， Lalu mereka percaya kepada Yesus, 然后他们相信主， dan itulah yang membuat mereka diselamatkan. 就是让他们可以得救。 Oleh karena itu kita harus sebenarnya konsentrasi ketika mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. 因此，当我们听神的话，我们读神会的时候，我们要专心。 Lalu bagaimana mereka bisa mendengar Injil? 然后他们怎么样能够听到福音？ Harus ada yang memberitakan. 当然是有人向他们传。 Ayat 14c. 就是在第14节的最后一个部 Bagaimana 分下 mereka 半节， mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 就是没有人传道的，怎能听见呢？ Harus ada yang memberitakan kabar keselamatan itu kepada semua orang. 当然是有人把这个救恩的福音传给所有的人。 Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. 各位主内亲爱的弟兄姐妹， John Wesley bertobat dan mengalami kepastian keselamatan hidup kekal pada tanggal 24 Mei 1738 di Jalan Aldgate di Inggris. 约翰卫斯理他就是悔改的时候，就是在这个亚德门街，就是在1738年的5月24日。 Ketika dia masuk ke satu persekutuan orang Moravia. 当他进入一个摩拉维亚人的这个兄弟们的一个聚会的里面， Di dalam kelompok doa ini ia mendengar pembacaan pendahuluan kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther. 在那个祷告会的时候，他有听见了这个马丁路的这个罗马书主释的这个序文。 Jadi dia mendengar berita Injil lalu bertobat. 所以他听见了福音，后来他悔改了。 Dia mendengar Injil karena ada yang mewartakan Injil. 他能够听见福音，因为是有人传福音给他。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， ada sekian banyak orang Kristen di Indonesia. 在这个印尼国家里面有许多的基督徒。 Karena pada masa lalu ada banyak misionaris yang datang ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan dari Eropa, Amerika, dan juga negara-negara lainnya. 因为早期呢，从这个欧洲、美国有许多的人，他们来到印尼，把这个福音传进印尼来。 Orang Batak kebanyakan menjadi orang Kristen karena ada nomensen yang masuk ke tanah Batak untuk memberitakan firman Tuhan. 在巴达族的人，许多人他们可以相信主，因为有 nomensen 把这个福音传给他们。 Ada banyak orang Kristen Metodis di Indonesia, di Medan, di Palembang, bahkan di Jakarta ini. Karena ada misionaris yang datang dari Amerika, yaitu Pickett dan juga Pakianatan, untuk memberitakan Injil Tuhan. 因为有2位这个宣教士，就是传给这些卫理公会的这个会友，所以呢，在棉兰，在其他的印尼的这个地方，有许多卫理公会，因为有那些宣教士把这个福音传给他们。 Bahkan gereja Metodis di Tebing Tinggi Sumatera Utara itu diawali dengan misionaris yang namanya Armstrong. 然后在这个特宾丁义的这个教会呢，是从一个叫 Armstrong 的这个宣教士把福音传给他们的。 Mereka meninggalkan daerah mereka, asal usul mereka dan juga keluarga mereka datang ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan. 他们离开他们的国家，他们的家人来到印尼这里，把福音传给在印尼的人。 Artinya bahwa orang-orang Kristen Indonesia menerima keselamatan karena ada yang memberitakan firman Tuhan. 也就是说，我们在印尼的人可以听见福音，因为有人向他们传了福音。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， saya ini baru bertobat sekitar 1990. 我是在1990年的时候悔改。 Sebenarnya saya ini adalah orang Kristen dari nenek moyang.
其实呢，我是家族，我是我的那个祖宗都是基督教的。 Tapi saya masih orang Kristen KTP. 可是之前呢，我还是这个名义上的就是身份证而已，说我是基督徒。 Artinya orang Kristen tanpa pertobatan. 也就是说，一个没有悔改的基督徒。 Saya bertobat, saya berubah hidup saya ketika saya mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh seorang guru Injil. 当一个传道人把这个福音，就是把神的话语讲出来的时候，我就从他那里所传讲的，我真正的相信了主。 Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya adalah seorang buruh pabrik di satu pabrik di Sumatera Utara. 当我还没有信主之前呢，我是在这个苏曼德拉的一个工厂那里工作的。 Itu setiap hari Minggu itu gajian itu, karena gajian mingguan. 我那个时候呢，是每个礼拜能领薪水的。 Jadi hari Minggu itu biasanya tidak pernah datang ke gereja. 所以礼拜天呢，我从来没有到教会。 Kita akan cari warung-warung di mana kita bisa minum, yaitu ya kalau di Sumatera Utara namanya kamput, kambing putih itu. 所以呢，我们那个时候呢，是找一些可以喝酒的地方，在那里喝酒。 Sepanjang hari kita hidup ya di dalam situasi yang demikian. 所以我们一整天就活在这样的情况里面。 Tetapi ketika saya belajar CD, 可是当我就是要学习，就是要受洗。 saya mendengar Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 我就听到马太福音第三章第6节那边有记载，你要先求神的国。 Saya mendengar Injil Tuhan. 我听见了这个神的福音。 Dan ada orang yang memberitakan Injil Tuhan. 是有人来传讲这个神的主的福音。 Disitulah saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. 就是在那个时候呢，我真正相信主。 Dan saya berkata kepada guru Injil yang mengajarkan saya, bolehkah saya jadi hamba Tuhan? 我就对那个把神的话语传给我们的那个传道，我问他说：“我可以成为神的仆人吗？” Saudara-saudaraku yang kekasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， sekarang pada masa kini tugas siapakah yang memberitakan Injil itu? 在这个现代这个时候，是传福音到底是谁的责任呢？ Ada banyak orang Kristen beranggapan bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas pendeta. 有许多人认为，这个传福音的工作应该是牧师的这个牧师传道的责任。 Itu adalah tugas boksu, tugas cuantau, tugas majelis, tugas aktivis gereja. 这是牧师传道、执事以及教会的圣工人员的这个责任。 Pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang salah. 这种的看法、这种想法是错误的。 Amanat Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. 因为马太福音第28章19、20节，主耶稣的大使命。 Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. 因为主耶稣说：“你要去，使万民做我的门徒。” Ini tidak ditujukan kepada para pendeta saja. 因为这句话并不是单单向牧师们说 Tidak 的， ditujukan kepada cuantau saja. 不是单单对传道们说的， Tidak ditujukan kepada pelayan-pelayan gereja saja. 不是对那些在教会里面服侍的人说的， Tetapi kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. 而是对那个每一个人已经相信主的人说的， Kepada saya dan saudara. 是对我对你说， Tidak ada terkecuali. 没有例外的。 Semua kita diperintahkan untuk memberitakan Injil Tuhan. 我们每个人都有主的命令，让我们每个人都传福音。 Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. 以弗所书第4章11节到13节，告 Di 诉我们， situ Paulus menuliskan tentang jabatan-jabatan dalam gereja. 在这里，这个使徒保罗他有提到到教会里面的一些的职分。 Ada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 这里告诉我们，有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。 Tugasnya apa? 他们的任务是什么？
untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu anggota gereja, supaya mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. 也就是说，他们的任务就是装备那些圣子，就是这个信徒们，让他们能够传福音。 Jadi tugas pendeta, tugas boksu dan cuantau itu adalah mengajar dan membimbing jemaat, memperlengkapi jemaat supaya mereka menjadi pemberita-pemberita Injil di mana mereka ada. 所以，这个牧师和传道的这个任务责任，就是来装备这个信徒们、会友们，让他们能够预备好，把福音传给其他的人。 Jadi fokus tugas daripada pendeta itu adalah memperlengkapi jemaat, memperlengkapi kita supaya kita menjadi saksi Kristus di toko, di perusahaan, di tempat kerja, di sekolah, di komunitas, di lingkungan di mana kita ada. 所以牧师的责任就是他装备这个信徒会友们，在任何的地方，在他们的工作场所，在他们的这个公司里面，在他们所住的一些的他们的地方。 来把福音传给别人，成为主的见证。 Jadi ujung tombak dari pemberitaan Injil itu adalah anggota jemaat. 所以呢，这个传福音的那些重要的人，应该是信徒。 Semua kita bertanggung jawab Bapak Ibu untuk memberitakan Injil itu. 弟兄姐妹，我们每个人都有责任来传福音。 Sebelum Yesus naik ke sorga, 当主耶稣还没有升天之前， Dia berpesan kepada murid-muridnya. 主耶稣嘱咐了这个门徒们。 Kamu adalah saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. 主耶稣说：“你是从耶路撒冷、撒玛利亚、犹大全地，直到地极，做我的见证。” Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， mengapa kekristenan melambat bahkan hampir punah di banyak negara? 为什么这个基督教看起来非常的缓慢，然后也许在一些的国家就几乎就要消失？ Karena orang Kristen abai dengan tugas ini. 因为基督徒他们忽略了这个任务。 Di Eropa, Amerika banyak gedung-gedung gereja yang sudah tutup. Ya, padahal begitu megah, dijual menjadi museum, menjadi mall, dan juga tempat-tempat agama lain. 在欧洲的一些的非常的宏大的这些教会，就是并不是教会已经关闭了，已经成为博物馆或者一些的商店了。 Karena orang Kristen abai memberitakan Injil. 因为基督徒他们忽略了传福音。 Maka apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 19, sungguh-sungguh nyata, celakalah gereja kalau tidak lagi memberitakan Injil. 所以使徒保罗说，如果说我们没有传福音，是有灾祸的。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， itulah satu kesukaan saya dengan gereja Metodis Immanuel ini. 这就是我喜欢这个我们伊玛内利堂的原因。 Gereja kita, komunitas kita terus ber-PI sampai ke Kalimantan Barat. 因为我们的教会继续不断的传福音到西家。 Saya sudah 2 kali ke Kalimantan Barat sampai ke Semukau. Itu sampai ke mana itu yang paling desa itu, jalan kaki ke sana bersama dengan Pak Hosea dan Pak mana ini sahabat saya ini, Pak Antonius. 我已经2次到这个西加里曼丹，我就是去到了这个非常偏僻的布道所，到舍木告。 Gereja Jemaat Immanuel itu menjadi model di wilayah 2. Bagaimana terus jemaat ini bermisi memberitakan firman Tuhan bahkan lintas budaya, bukan hanya untuk kalangan Tionghoa. 我们以马内堂可以成为我们这个卫理公会教会的一个模范，因为我们把这个福音传到各地去。 Karena itu mari kita teruskan ini Bapak Ibu. 所以弟兄姐妹，我们要继续这个工作。 Tapi sesungguhnya di sekitar kita masih banyak orang yang belum kenal Yesus. 其实也在我们的四周围，也是很多人还没有相信主。 Di lingkungan kita banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. 在我们的四周围有很多人还没有相信主。 Lalu siapa yang harus memberitakan Injil kepada mereka? 所以应该是谁向他们传福音的呢？ Saya dan saudara. 是我和你。 Pemberitaan Injil itu Bapak Ibu bukan pilihan, tapi adalah keharusan dan kewajiban bagi setiap orang yang percaya. 因为传福音对信徒来说不是一个选择，而是一个义务，是必须去做的。 Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. 我们是没有任何的理由说我们不要传福音。
Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus memberitakan Injil. 如果我们要取悦神的话，我们必须传福音。 Setelah John Wesley bertobat pada tanggal 24 Mei 1738, 当约翰卫斯理在1738年5月24日悔改之后， dia menjadi orang yang sangat rajin untuk memberitakan Injil Tuhan. 他成为一个非常殷勤传主福音的一个人。 Dia membawa kebangunan-kebangunan rohani di Inggris dan Eropa. 他给这个欧洲和这个英国一带呢带来复兴。 Didorong oleh semangat yang luar biasa, dia berkhotbah setiap hari hampir 5 kali. 他每天至少有5次之多都传讲神的福音。 Ketika gereja Inggris menutup, gereja Anglikan tidak mengizinkan dia berkhotbah di gedung gereja seperti ini. 当这个圣公会不允许他在这个教堂里面讲道传福音的时候， Tapi itu tidak menyurutkan dia untuk tidak memberitakan Injil. 这个并没有熄灭他传福音的心。 Dia memberitakan Injil di lapangan-lapangan terbuka. 他就是在外面一些的广场， Dia berkhotbah 在那边传福音。 Dia berkhotbah ke pasar-pasar. 他到一些市场那边 Dia 传福 berkhotbah ke 音。 penjara. 他到这个监狱里面， Bahkan di pusaran kuburan papanya dia berkhotbah. 甚至他在他父亲的这个墓地那里传福音。 Dia terus bersemangat memberitakan Injil 他 Tuhan. 非常火热的心来传福音。 John Wesley berkata, 约翰卫斯理说， pekerjaan utama gereja adalah memberitakan Injil. 他说教会最主要的工作就是传福音。 Tidak ada hal lain yang kamu kerjakan selain menyelamatkan jiwa. 除了你拯救灵怀之外，应该没有其他的这个工作。 Karena itu habiskan waktumu dalam pekerjaan ini. 所以呢，你要把你的时间花在传福音的工作上。 Bagaimana kita Bapak Ibu yang ada di ruangan ini? 弟兄姐妹，我们在这里的， Sudahkah 我们怎 kita 么样呢？ melakukan perintah ini? 我们是不是已经实行了这个神的命令？ Apakah kita mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? 我们是不是爱那些还没有相信主的人呢？ Kalau kita merasa bahagia dan merasa bersuka cita sebagai orang percaya kepada Kristus, kenapa kita tidak bagikan sukacita itu kepada orang lain? 如果我们身为神的这个门徒，基督的门徒，我非常喜乐，可是我们为什么不把这个喜乐分享给他人呢？ Oleh karena itu gunakanlah kesempatan saat ini untuk memberitakan Injil. 因此，我们要使用我们现在的时间，把福音传给他人。 Kita masih diberi oleh Tuhan waktu untuk hidup di dunia ini. 神还让我们有这个机会，还活在这个世界上。 Saya dan saudara adalah duta-duta Kristus di dunia ini. 因为你和我就是在这个世界上传福音的使者。 Bukan hanya untuk menikmati keselamatan itu lalu nanti setelah mati lalu naik ke sorga dan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. 我们不是单单享受了上帝赐给我们这个救恩，然后我们就在这个世界上等到我们的这个死之后，我们上天堂，我们得到永生而已。 Tapi kita ada di dunia ini adalah dalam rangka penugasan Allah untuk memberitakan Injil Tuhan. 可是，在这个世界上，神是给我们这个任务，让我们传福音。 Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan 在第15节这里告诉我们， bagian akhir, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 因为经上告诉我们，报福音、传喜信的人是何等的佳美。 Allah sangat bersukacita dan bangga ketika anak-anak yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya pergi memberitakan Injil. 当这个神的儿女们去传福音的时候，我们知道我们的上帝，我们的神何等的喜悦。 Inilah waktunya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. 这就是时候了，弟兄姐妹， Beritakan keselamatan itu di rumahmu. 你要在你的家中传神的救恩。 Mungkin suamimu, mungkin istrimu belum percaya kepada Yesus. 也许你的丈夫、你的妻子还没有相信主， Mungkin anak-anakmu belum percaya kepada Yesus. 也许你的儿女们还没有相信主， Mungkin sanak saudaramu belum percaya kepada Yesus. 也许你的亲戚还没有相信主。 Beritakanlah Injil kepada mereka. 你要把福音传给他们， Beritakanlah keselamatan itu kepada mereka. 把这个救恩的信息传给他 Di 们。 toko, di tempat usahamu, di tempat kerjamu, di tempat komunitasmu, beritakan Injil kepada mereka. 在你的店铺，在你的工作的场所，在你的职场， Engkau dokter, beritakan Injil di rumah sakit kepada mereka-mereka yang belum percaya kepada Yesus. 你是医生的话，你可以在医院传给那些没有相信主的人。 Beberapa tahun yang lalu saya khotbah di Bandung Barat.
几年前我在Bandung Barat， Di situ ada seorang dokter anggota jemaat kita. 在那里有一位就是我们的会友是医生。 Kalau sudah selesai khotbah, selesai ibadah, dia akan berjumpa dengan saya dan berkata, Pak Pendeta, saya sudah beritakan Injil kepada ribuan orang. Dia catat satu-satu dia baca itu. 就是di agendanya itu. 这个崇拜结束后，他会找我说：“牧师，我已经向谁谁谁、向几个人传福音了。”他有一个就是登记起来，他向谁传福音。 Saya katakan bagaimana Bapak melakukan itu? 我就问他说：“你怎么做的呢？” Dia katakan ketika pasien datang kepada saya harus injili dulu dia. 他说：“当病人来看病的时候，我先向他们传福音。” Saya belum periksa kesehatannya, saya belum kasih obat, saya beritakan Injil dulu kepada dia. 他说：“我还没有检查他们的时候，我 Luar 们要给 biasa 药的 Bapak 时 Ibu 候， Saudara 我就先 kekasih. 传福音。”亲爱的弟兄姐妹， Kami tinggal di Sebedai Pluit di belakang Emporium Mall. 我们是住在这个 Emporium Mall 后面。 Saya kadang olahraga di situ, jalan kaki, keliling-keliling. 我有时候在那边做这个运动，做体操。 Saya punya teman beberapa di sana, penghuni apartemen. 我在那里公寓那边有一些朋友。 Suatu ketika saya jalan keliling, 有一次我在那边绕的时候， saya bertemu dengan 3 ibu-ibu yang sudah tua. 我遇见3位年长的这个姐妹， Dan kebetulan di situ teman saya ini. 就是在我朋友那 Kemudian 里， say hello, selamat pagi, ini lagi ngapain gitu. 我就跟他们打招呼说：“你们在做什么？” Rupanya Bapak Ibu, saya nggak tahu katanya dia anggota jemaat di sini. 我不知道这位3个姐妹呢，她说她是我们的会友， Dia sedang memberitakan Injil kepada teman olahraganya itu. 她跟那些一起做运动的这些朋友， Dia 向他们传福 dia 音。 bersaksi kepada teman-teman yang satu olahraga dengan dia. 他向跟他一起来做这个早操的那些朋友来 Saya 传 bilang 福 ini 音。 luar biasa Bapak Ibu. 我说这个非常的特别， Saudara-saudaraku, ada orang-orang di bawah pengaruh kita. 就是我们之下有一些受到影响的人， Mereka gampang untuk kita beritakan Injil Tuhan. 我们很容易把福音传给他们。 Oleh karena itu tugas kita bersama. 所以呢，我们每个人的任务， Nanti istri saya akan ada nanti di Badak 2 dan dia akan bersaksi bagaimana dia di perusahaan untuk memberitakan Injil di sana. 在第2堂崇拜的时候，师母会在第2堂来见证他如何在他的公司里面来 Kita, 传福音。 Bapak Ibu, ketika kita memberitakan Injil kepada orang di sekitar kita bukan untuk membawa kepada gereja kita. 当我们向一个人传福音的时候，不是把他们带到我们的教会里面。 Misi kita adalah misi kerajaan Allah. 我们的使命是这个天国的使命。 Kalau mereka masuk kepada anggota gereja Metodis Immanuel, bagus sekali. 如果他们加入我们卫理公会以马内利城，当然是很好。 Tapi kalau tidak pun dan mereka percaya kepada Yesus, itu yang paling berkenan kepada Allah. 可是如果他们没有加入教会，可是他们相信耶稣的话，就是最好的取悦神的。 Bapak Ibu mungkin akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah lakukan itu. 也许你对我说，牧师，我已经做了。 Saya sudah doa terus menerus, saya sudah beritakan Injil Tuhan, tapi belum percaya kepada Yesus. 我一直不断的祷告，我传福音，可是没有人相信主。 Jangan putus asa. 你不要绝望。 Urusan orang percaya kepada Yesus bukanlah urusan kita. 一个人相不相信主，不是我们的事 Itu 情， urusan Roh Kudus. 这是圣灵的工作。 Oleh karena itu ketika kita bersaksi Bapak Ibu, harus kita mohon pertolongan Roh Kudus. 所以呢，当我们做见证的时候呢，我们要求圣灵帮助我们， Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa membaharui dan mempertobatkan seseorang. 因为只有圣灵能够更新一个人，使一个人悔改。 Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu. 可是我们要好好的记住， Dan ini penutup khotbah saya. 这是我讲到的结束。 Mari kita buka Yesaya pasal 55 ayat 11. 我们来看以赛亚书55章第11节。 Saya bacakan bagi kita semua. Nanti mungkin Ibu Esther bisa. Saya bacakan Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. 以赛亚书55章11节，我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，
在我发他去成就的事上必然亨通。 Injil yang kita beritakan akan terus bekerja. 我们所传的福音继续不断的在动工。 Kapan seseorang itu bertobat? Yaitu waktunya Tuhan. 一个人什么时候悔改，那是上帝的时间。 Tapi percaya bahwa firman yang kita beritakan itu akan terus berkarya oleh pimpinan Roh Kudus dalam hati yang sudah mendengar. 可是我们相信，已经传出去的神的话语，继续不断的在那个人的心里面回响。 Ada firman Tuhan itu bekerja dan membaharui seseorang ketika seseorang sudah diambang kematian. 一个人当他在这个死亡的边缘的时候，神的话语会提醒，就是在他的里面 Ketika 向 dia 他说 sudah 话。 sekarat di rumah sakit atau di rumah datang pendeta atau datang siapa memberitakan Injil Tuhan, di situ dia baru menerima Yesus. 就是当一个人在他医院的时候，在死亡边缘的时候，有牧师来探望他的时候， Ada orang bisa bertobat ketika dia sudah dipukul oleh Tuhan. 有一些人也是因为上帝击打他之后，他才悔改。 Pertobatan itu menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada kita. 一个人悔改接受主是上帝的事，不是我们的事。 Karena itu beritakan dan beritakanlah terus. 所以呢，我们要不断的、常常不断的来继续不断的传， Tuhan beserta dengan kita. 因为神与我们同在， Tuhan memberkati kita. 神赐福我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告。